Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you yang mana join. Minta tolong share dulu gang. Share dulu. Thank you thank you join. Thank you. Minta tolong share dulu gang. Share dulu. Tolong share dulu gang, share dulu. Ikian, thank you join. Kucing rose every. Okay, thank you yang mana baru join. Minta tolong share gang, share dulu. Okay, minta tolong share dulu gang. Kita bagi yang lain semua dapat join sekali. Jamal Ikram. Thank you mana baru join. Minta tolong share dulu gang. Minta tolong share. Minta tolong komen. Suara okey tak? Clear tak? Suara okey tak? Line okey tak? Minta tolong share gang. Minta tolong share. Linda Zara, thank you join.
Thank you yang mana baru join, minta tolong share geng. Share dulu sebelum kita explore ke dalam banglo Farah Okey, Azri ya. Sekarang kita berada di hadapan banglo Farah Minta tolong share dulu geng, kita minta masuk yang lain yang masuk dulu, nanti kita akan explore sekali. Thank you yang mana yang join ni, thank you. Minta share dulu geng, share dulu. Minta tolong geng, share dulu. Share 1, share 2, share 3, share 10. Minta tolong geng. Suara okey, clear tak? Suara okey tak? Minta tolong komen, suara okey tak? Line semua okey tak? Thank you yang mana tapping like, thank you. Okey, yang mana yang baru join, minta tolong share geng. Share dulu, kita bagi yang lain masuk dulu sebelum saya explore ke dalam banglo Azri minta komen sikit, suara okey tak? Line okey tak? Thank you yang mana share, thank you. Mana tapping like, thank you. Thank you Hydro. Thank you Hydro. Line okey. Thank you Azri, thank you. Kita harap line semua okey dan tak ada lag, tak ada, suara semua clear. Sebab kita akan explore daripada hadapan hingga ke belakang Thank you yang mana baru join, thank you. Okey, mana baru
join tu minta tolong share geng. Share dulu. Kita bagi yang lain masuk dulu. Kita akan gerak sekali. Saya sekarang berada di hadapan Banglo Farah. Itu pintu hadapan dia. Kalau ikutkannya, yang situ yang center tu, itu pintu hadapan Banglo. Thank you. Yang mana tapping like, thank you. Yang mana minta share tu, thank you. Minta tolong share geng. Masuklah. Okey, masuk. Sabar. Kita tunggu bagi yang lain dulu. Bagi lain dah join, nanti kita masuk. Sebab memang live saya pun pukul 9. So saya nak minta tolong share dulu. Nanti saya akan masuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey. Thank you pada yang baru join, yang dah join dari tadi baru, dan yang mana tapping like. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang saya berada di hadapan Banglo Farah. Okey, kalau semua yang pernah ikuti paranormal, memang Banglo Farah ni adalah satu banglo yang viral. Okey. Sebelum saya mulakan explore di bahagian dalam banglo, saya akan ceritakan sedikit kisah berkaitan Banglo Farah. Wah, macam abang Hakim Uthman mana ni? Okey, saya cerita sedikit sebelum ringkas berkaitan kisah tragis Banglo Farah sebenarnya. Okey, kisah berlaku mungkin hampir 30 tahun lepas, lebih kurang tahun 90-an, di mana berlaku satu peristiwa. Makcik kepada Farah ni adalah budak tak besar sangatlah budak, dan makcik ni mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu dia mengamalkan khurafat ataupun ritual yang mempunyai perjanjian dengan syaitan ni sebenarnya kan. So Farah ni sebenarnya telah dipotong kepalanya oleh makciknya sendiri, dan sehingga sekarang ni dipercayai kepalanya tak dijumpai. So tak pasti sama ada ditanam di sekeliling sekitar rumah ataupun di tempat lain, kita tak pasti. Tapi apa yang berlaku tu sebenarnya, dia Farah ni telah dipotong kepalanya, dipancung kepalanya oleh makciknya sendiri, demi mengikuti apa yang perjanjian yang telah diberikan oleh syaitan kepada dia untuk acara ritual tersebut. Okey. So Farah ni adalah anak kesayangan, anak kesayangan dalam keluarga ni lah. Saya tak pasti sama ada dia adalah anak tunggal ataupun ada saudara lain, tapi yang daripada apa cara yang saya buat, Farah ni merupakan anak kesayangan lah. Jadi makcik Farah ni dia mengamalkan ritual di mana dalam ritual tersebut syaitan meminta dikorbankan satu nyawa, dan nyawa itu ialah orang yang paling disayangi dalam keluarga tu. Jadi orang yang paling disayangi dalam keluarga tu ialah Farah sendirilah. Jadi nak tak nak makcik dia terpaksa korbankan Farah ni. Okey. Jadi bila Farah ni telah dikorbankan, dipancung kepalanya oleh makciknya sendiri,
tiba-tiba ritual yang dipercayai dilaksanakan tu tak berjaya. Okey, bila ritual tu tak berjaya, makcik ni terpaksa pula membunuh ibu bapa Farah tu sendiri. Okey, bukan sehingga ibu bapa dia dibunuh, sehinggalah nenek Farah sendiri yang uzur waktu tu turut dibunuh sekali. Jadi apabila semua yang telah dibunuh, makcik ni dia jadi macam baru dia sedar yang apa yang dia buat ni satu benda yang salah lah. Dan dia tanpa berfikir panjang untuk melepaskan diri, dia telah membunuh dirinya sendiri. Jadi maknanya bila kejadian ni berlaku, semua family dalam banglo tu telah mati. Okey, bermula pada Farah lah, kemudian ibu bapa Farah, dan seterusnya nenek Farah sendiri yang waktu tu katanya uzur turut dibunuh juga. Okey, itu yang serba ringkas lah cerita yang berkaitan banglo Farah ni. Jadi bila semua keluarga ni mati macam tragis macam tu, so banglo ni tinggal macam tu saja. Okay? So peristiwa ni berlaku dah lebih kurang 30 tahun lepas lah, dan mungkin lah dah 30 tahun lepas, lebih kurang dalam tahun 90-an macam tu lah. Okay, so bangunan banglo ni terbiar macam tu saja. Okay, dan dia dah memang terlalu usang lah, dengan pokok-pokok yang menjala di bahagian dinding rumah ni dah terlalu usang lah. Okay, itu serba ringkas yang dapat saya ceritakan lah sebenarnya berkaitan kisah banglo Farah ni. So yang mana yang sebelum ni pernah ikuti paranormal yang masuk kawasan ni, boleh tahulah serba ringkas dan dia punya suasana dalam banglo ni. So saya akan masuk explore di bahagian dalam tu. Yang mana yang baru join tu, terima kasih join. So minta share lagi, kita baru nak bermula untuk masuk explore di bahagian dalam banglo. So banglo ada 2 tingkat lagi, 2 tingkat, tapi bahagian atas tu kita dah tak boleh naik sebab dah banyak yang dah reput dan uzur dah usang lah. Jadi dah banyak yang dah tak boleh nak dipijak lah sebab dah tak kuat. Tapi dia ada 2 tingkat lah. Dan banglo ni luas daripada depan ni sehingga ke belakang bahagian dapur memang luas. So kita akan masuk dari depan, tengok di ruangan hadapan, ruangan depan, kemudian terus ke bahagian dapur di belakang. Okey. Waalaikumsalam. Anak handsome, waalaikumsalam. Okay, so saya ingat saya dah boleh masuk untuk explore bahagian dalam. So sebelum tu kalau ada yang baru masuk tu, minta tolong share dulu, kemudian thank you ya, mana tapping like tu, thank you. So kita akan mula masuk ke daripada pintu hadapan lah. Okay. Thank you anak handsome, thank you share, thank you. Okay, thank you semua yang mana join, thank you. Okay. Okey, untuk pengetahuan okey, kalau diikut yang diceritakan, bilik makcik Farah tu sebenarnya terletak di bahagian atas sebelah kanan di sini
Okey, di bahagian atas tapi sayang ni kita tak boleh nak naik ke bahagian atas sebab bahagian atas dia terlalu reput dan usang sangat. Waalaikumsalam AP. AP ada pun AP. Nurul Fatimah, Waalaikumsalam. Okey, so saya ingat kalau lama lagi kami pulakkan ni, saya akan mula explore masuk daripada pintu hadapan ni terus ke bahagian belakang dah pokok-pokok dah menjala macam ni. Memang dah terlalu lama. Okey, kalau suara saya tak clear ataupun line tak clear, boleh bagi tahu senang saya akan gerak ke bahagian lain yang lebih boleh dapat line yang okey Okey, tengok bahagian atas dah terlalu lama. Pokok ni dah besar dah, memang dia punya akar dah menjala ke bahagian tembok batu ni. Okey, ini adalah pintu hadapan Okey, pintu hadapan banglo dan ini di bahagian kiri belakang rumah. Ini sebelah kanan Okey, bahagian atas dah hadapan. Okey, tengok tu dia punya pokok tu dah memang dah sebati dengan tembok batu tu. Okey, saya menghampiri pintu hadapan banglo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala sulaiman bin alamin. Salamun ala sulaiman. Salamun ala ibadillah salih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, saya dah masuk betul-betul ni di bawah pintu hadapan rumah Okey, saya akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey, sebenarnya sebelah kanan saya ada satu ruang, mungkin juga ruang istirahat. Kalau ikut bahagian atasnya boleh tengok semua, nampak pokok-pokok dah menjala sampai ke dinding, memang dah sebati dengan dinding tu. Okey, so bahagian atas ni, tingkat atas ni dah tak ada lantai sebenarnya. So jadi kita nak naik pun dah tak boleh sebenarnya. Okey, tengok akar-akar sini Thank you. Yang mana teping-teping like, thank you. Yang mana tolong share, thank you. Okey, tengok dinding-dinding penuh dengan akar pokok ni. Dah besar pokok ni. So lantai tingkat atas pun dah tak ada sebenarnya. Okey, sekarang ni saya akan gerak ke bahagian kanan ruang rumah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini bahagian kanan tadi ruang rumah saya tengok luas ruang tamu dia luas daripada pintu masuk di sana tadi terus membawa sebelah kanan ni ruang tamu dia memang luas sama juga tingkat atas tak ada dah lantai Okey, so kalau ikut daripada carian yang saya buat, memang bilik kepada Makcik Farah ni dia ada tingkat atas sebelah kanan
Kiranya sekarang kita di bawah, tingkat bawah. So sebenarnya tingkat atas ni ialah bilik dia. Bilik makcik Farah yang telah memenggal kepala Farah tu. So ini bilik dia sebenarnya di atas ni. Okay, so ini bilik dia. So dah tak ada lantai, kita di bahagian bawah ni, ruang tamu ni. Okay, so ni sebelah kanan ni. Kita tengok dinding batu yang dah memang dah lama. Okay, ini sebenarnya ada satu pintu sini menuju ke dapur, iaitu ada tandas, kemudian ada pintu menuju ke dapur sana. Belah belakang sana ada dapur. Okey, sekarang ni saya berada sebelah kanan, kemudian saya akan gerak semula ke bahagian tengah rumah daripada di pintu hadapan tadi. Okey, sebelum tu sebelah kanan saya ni ada tangga. Tangga ni menuju ke tingkat atas sebenarnya. Cuma tangga ni dah terlalu usang dan dah reput. Okey, boleh tengok kat sini. Terlalu reput lah. So memang kalau dipijak pun rasanya akan patah lah. Rumah lama. Ya betul, rumah dah lama. Dia kalau diikutkan lebih kurang 30 tahun lebih yang lepas. Okey, kisah ni berlaku 30 tahun lepas. Okey. So rumah ni pun ditinggalkan macam tu saja. So bila ditinggalkan macam tu memang dah reput lah semua. Kayu-kayu ni, lantai ni, nak tangga ni pun daripada kayu. So dah reput juga. So saya ingat dah memang tak mampu lah. Kalau nak pijak tu dia tak boleh menampung dah. Okey, so ni tangga menuju ke tingkat atas rumah. So sekarang saya akan pergi semula ke bahagian tengah yang saya masuk tadi. Memang okey, kalau you datang waktu siang pun you akan rasa seram sebab dia punya pokok-pokok yang menjala ni memang dah sebati dengan tembok batu yang dinding batu dia. Okey, sebenarnya saya akan terus ke sebelah kiri saya, ruang rumah juga. Saya tak pasti, mungkin ruang tamu juga sebab dia luas belah kiri ni. Antara ni tembok yang dah mungkin dinding juga ni, ada dinding. Saya ingat saya rasa ni dinding sebenarnya. Dinding ni pun dah runtuh sebenarnya. Kalau ikutkan dinding tu di sini lah. So sebenarnya ada dinding kat sini. Okey, so dia dah pecah jatuh macam ni. Pokok dah naik rumah. Ya betul, pokok ni dah menjala dah. Farah mana ni? Okey, kalau siapa yang pernah banyak ikuti kes geng-geng paranormal akan memang banglo Farah ni adalah satu banglo yang viral lah, yang selalu jadi spot utama untuk geng-geng paranormal datang mencari entiti sebenarnya. So di sini adalah spot panas sebenarnya. Okey, tengok ruang-ruang dia. Okey, bahagian sini memang luas sebelah kiri tadi. Sebelah pintu masuk utama sebelah kiri ni memang luas lah. Okey, kalau ikutkan dia tak boleh masuk ni pada ruang utama ni sebab dia ada dinding ni sebenarnya. Tapi sebab dinding dah roboh, saya boleh masuk sebelah kiri ni. Kalau ikutkan mungkin dia kena pergi sebelah belakang untuk masuk, ni pintu dia. Okey, tapi saya boleh masuk itu pintu depan ni. Okey, saya tunjukkan bahagian atas pula. Sebelah kanan bahagian atas ni memang pokok-pokok ni dah sebati dah memang dengan dinding dan tembok batu dia. Banyak pokok, betul, memang banyak pokok. Pokok ni dia memang menjala di dinding. Okey, macam tu juga depan tu. Pokok ni memang dia menjala dan dia dah macam sebati dengan dinding rumah tu. Bahaya sebab dah reput. Ya betul, bahaya dah reput. Okey, thank you mana yang ni minta tolong share lagi. Kita baru bermula, minta share dulu. Kemudian thank you mana tapping like tu, thank you. Okey, ini antara beberapa kabinet yang dah reput mungkin kabinet asal di rumah ni. Sama ada tabletop ke, saya pun tak pasti, tapi dah memang dah reput kat sini. So ruang ni mungkin juga sebenarnya adalah bilik
luas. Memang luas. Okey, ni tengok tu. Daripada ni kita nampak seolah-olah lukisan lukisan daripada akar dia menjalar di pokok ni seolah macam lukisan, tapi sebenarnya akarnya betul. Okey. So kalau siapa yang tak pernah ikuti paranormal sebelum ni mungkin tahulah kisah dia pasal banglo ni yang macam saya ceritakan tadi lah. Okey. So sekarang saya kembali ke bahagian tengah, iaitu di pintu hadapan rumah. Di sini. Ini pintu dia. Dah tinggal satu sebelah aja dia punya daun pintu Okey. So saya akan terus ke bahagian depan ni. Mungkin saya ingat ni dia menuju ke bahagian dapur. Okey, dia ada mana di bawah tangga menuju ke tingkat atas ni ada satu laluan ataupun terowong lah dia buat untuk bahagian ruang tamu dengan bahagian belakang dengan dapur. Rumah ni dekat hutan tak juga. Dia bukan dekat hutan sebenarnya. Cuma kawasan ni dah terbiar sebenarnya. Okey, saya masuk bahagian tengah ni. Ini sebenarnya di bawah tangga tangga yang menuju ke tingkat atas. So di bawah ni mungkin store store, saya ingat mungkin store. Okey, saya masuk ke bahagian tengah dalam dia dan keluar di bahagian belakang ni, di mana sebelah kanan saya ni ada bahagian dapur, sebab dia ada bahagian sinki, ada tabletop kat sini, tabletop. Kemudian ada ruang ni pun tak berapa luas, mungkin saya rasa dia bahagian dapur lah untuk membasuh, mencuci pinggan apa semua dekat sini lah. Okey. Di sebelah kanan saya. Kemudian bila saya pergi ke sebelah kiri saya, sebelah kiri ni dia ada, saya rasa ini adalah tandas yang dah ni dah penuh dengan daun kering ni. Juga menjalar akar pokok kat sini. Tengok bahagian atas ni macam tu. Dan yang ini pun saya tak pasti bahagian apa sebenarnya. Ruang ni masih lagi di bawah tangga sebenarnya. Ini tangga tadi yang dekat atas. Okey. So yang ini tandas. Ini tandas ni. Masih ada lagi dia punya tile dia, masih ada lagi. Renovate rumah. Banglo Farah ni kat JB ke, macam pernah dengar. Bukan. Banglo Farah bukan kat JB. Dia di Bukit Tengku sebenarnya. Jalan Bukit Tengku. Okey, yang tadi saya cakap bilik yang saya pergi sebelah daripada ruang depan tadi yang luas tu, sebelah kanan saya, kiri saya. Ini pintu yang sebenarnya ini pintu dia. Ini pintu yang masuk ke bilik yang luas tu. Sebelah kiri tadi yang saya masuk melalui dinding yang dah roboh tu kan. Okey, ini pintu dia. Mana dia kena masuk daripada ruang bahagian belakang rumah lah. Okey, so saya kembali ke bahagian sini, iaitu terowong ni sebenarnya yang menghubungkan ruang depan dengan ruang belakang. Okey, seterusnya saya akan keluar ke bahagian belakang. Ada kaca so saya kena lebih berhati-hati untuk langkah ni, sebab takut kaca dan benda-benda tajam sebenarnya. Okey, ni pintu belakang. Pintu belakang sebenarnya dia menghubungkan ruang dapur sini dengan dapur bahagian belakang sekali. So sebenarnya rumah ni luas. Dia ada dua. Dia bahagian dapur yang sebelah rumah yang utama ni, kemudian dia akan sambung ke bahagian rumah yang belakang tu. Okey, saya akan keluar dari pintu ni. Sudah. Okey, saya dah keluar ke bahagian ni. Okey, kalau ikutkan bahagian ni dia bersambung dengan sini sebenarnya. Ni dapur yang belakang. Sebab kalau ikutkan rumah ni, dia bahagian sini dia ada kalau tengok lantai ni lantai dia masih lantai simen sebenarnya. Okey, ini simen. So
So maknanya bahagian ini dia menyambung, dia bersambung dengan bahagian dapur yang paling belakang. Okey. Okey, ni dinding bahagian dapur belakang ni sebenarnya. Sebenarnya design dia lebih kurang dengan banglo-banglo lama lain ni sebenarnya. Sebab kita tengok di bahagian dapur dia ada bahagian belakang dapur yang lagi satu. Okey. Dah naik semak dekat bahagian belakang pun. Mesti rumah ni cantik dulu. Ya, mesti cantik lah sebab rumah ni memang luas. Memang banglo ni luas. Besar banglo ni. So kita andaikan memang cantik lah banglo ni. Okey, ini bahagian belakang juga rumah. Dia kosong lah. Saya andaikan bahagian ni memang tak ada lantai dan dia memang kosong. Cuma bahagian yang bersimen sini saja untuk mengambungkan bahagian rumah tengah ni hingga ke belakang. Okey. So tengok tu dia punya pokok atas pun dah macam tu Okey. Okey, minta tolong share geng, share lagi. Okey, mana tapping like tu. Thank you. Okey, geng, kalau siapa yang pernah mengikuti paranormal, pernah masuk ke kawasan ni, di mana kawasan ini yang saya berada ni, ada zinc hijau ni sebenarnya. Kawasan merupakan spot panas bila mana meter EMF tu akan berbunyi di sini. Maknanya terlekuat kat sini dia punya spot tu kat sini. Kalau ikut kat sini lah dia punya spot dia. Kat mana tu? Kita di Banglo Farah, Jalan Bukit Tengku. Okey, sekarang saya akan masuk ke bahagian dapur dia. Okey, bahagian dapur dia. Kalau tengokkan kat sini dia dapur dia ni. Okey, tempat masak semua ada kat sini lah Okey, tengok tu. Ni dapur. Dan bahagian atas pun kita tengok memang dah tak ada bumbung dan pokok tu dah menjala Okey, dah menjala macam ni. So suara saya jelas tak? Line clear tak? Saya takut nanti saya bercakap tapi sebenarnya tak dengar. Okey, saya pergi ke bahagian belakang rumah, betul-betul belakang rumah ni juga dah semak Masih ada tinggal tiang-tiang batu ni. Okey, so belakang pun dah semak macam ni, ada tembok. Okey, saya pun tak pasti kenapa. Memang kalau saya masuk ke banglo lama, design dia lebih kurang sama. Di mana di bahagian belakang tu ada satu dapur yang terasing sebenarnya. Sama ada dapur tu adalah digunakan oleh pembantu rumah sendiri ataupun sebenarnya tempat masak untuk keluarga tu. Ataupun dry kitchen dengan wet kitchen pun saya tak pastilah, mungkin juga. Okey, ni daripada belakang ni kita ada satu bilik juga kat sini. Di sini saya andaikan bilik ni adalah bilik pembantu rumah lah, sebab dia terasing. Dia terasing dengan bangunan dengan blok depan tadi. Okey, dia ada bilik 1, 2 dan 3. Okey. Dia ada bilik yang kecil lah untuk bujang sesuai lah. Okey, bilik ni sebenarnya pintu dia menghadap ke belakang. Dia tidak menghadap ke bahagian rumah utama. So saya boleh andaikan sebenarnya dia ialah bilik untuk pembantu rumah. Okey, ini satu bilik, ada 3 bilik dan kemudian dia ada tandas yang berasingan
Okey, dia tandas yang berasingan kat sini, dia ada toilet kat sini. Okey, dia macam tu. Bukan dia. Tengok atas dia, pokok-pokok semua dah jadi, kira pokok ni dah jadi macam bumbung untuk bahagian belakang. Okey, so tengok sini, saya akan bergerak semula ke tempat tadi. Tengok tu di belakang-belakang masih ada tiang. Saya tak pasti, dia memang luas sangat rumah ni. So bahagian belakang masih ada tembok-tembok batu dia, yang saya rasa sebahagian daripada rumah ni, bahagian rumah ni sebenarnya. Okey. Waalaikumsalam. Lokasi di mana? Di Jalan Bukit Tengku. Jalan Bukit Tengku Banglo Farah Okey, saya tengok bahagian belakang pun saya sudah explore. Memang luas. Dan sehingga ke bahagian belakang kalau ikutkan dia punya tembok dia ni, sampai ke bahagian belakang bukit ni, dia masih ada tembok batu dan tiang-tiang lama. So memang luas daripada depan terus ke belakang ni, memang luas. Okey, so ini dapur, pintu dapur tadi. Kemudian di sini juga ada juga tempat memasak sebenarnya ni. Thank you yang mana tapping like, thank you minta tolong share dulu guys, share dulu. Saya sekarang berada di Banglo Farah, dalam Bukit Tengku Okey, ni dapur Okey. Saya akan bergerak semula ke bahagian dalam Masuk semula daripada pintu belakang dapur Saya masuk semula ke ruang tengah rumah. Tengah ni dia yang menghubungkan antara ruang hadapan dengan belakang. Dan ruang ni saya tak pasti dia sama ada mungkin binaan bumbung dia dah hilang ataupun dah runtuh. Memang dia tak ada. Kalau tu kan memang lapang kat sini, dia tak ada. Mungkin dah runtuh lama ke, saya tak pasti. Tu bahagian atas rumah Okay, sayang kita tak dapat nak explore bahagian atas rumah sebab lantainya dah tak ada dan tangga menuju ke bahagian atas pun dah roboh, dah reput. Okey, luas membawa ke sana Dia punya bumbung tu daripada sana tingkat 2 tu bawa ke hujung sini. Okey, memang luas rumah dia. Seorang, ya betul, seorang. Okey, so siapa yang sebelum ni tahu kisah dia tu memang tragis lah Okey, di mana Farah telah dipenggal kepalanya oleh makciknya sendiri demi memenuhi ritual yang dikatakan ajaran inilah songsang ataupun ajaran sihir ataupun ajaran tidak baiklah oleh makciknya sendiri, di mana makciknya ni telah diminta oleh syaitan sendiri untuk mengorbankan satu nyawa. Dan nyawa tu ialah orang yang paling disayangi dalam keluarga tu. Okey, di mana Farah ialah anak yang disayangi dalam keluarga tu. Jadi makciknya terpaksa mengorbankan Farah. Tetapi apabila Farah telah terkorban, ternyata ritual tu tak menjadi sebenarnya. Macam seperti yang kita tahu sebenarnya perjanjian syaitan ni tak sebenarnya benar sebenarnya kan. Itu hanya untuk memerangkap diri kita sendiri. Jadi bila upacara ritual tu tak menjadi, makcik Farah sendiri telah membunuh ibu bapa Farah pula. Okey, apabila ibu bapa Farah dibunuh, dan seterusnya bukan sahaja ibu bapa Farah dibunuh oleh makciknya, yang turut serta terbunuh ialah
nenek Farah sendiri yang sedang uzur sebenarnya waktu tu, sedang uzur dan telah dibunuh oleh makciknya sendiri. Setelah nenek yang dibunuh, makcik Farah ni dah waktu tu dah mungkin dia dah baru sedar daripada apa yang telah dia buat tu. Dia menjadi macam tak keruan lah, dan akhirnya dia membunuh diri dia pula sendiri. Jadi cerita yang sebenarnya telah berlaku pembunuhan tu ke semua ahli keluarga dalam banglo tu. Jadi tak ada siapa pun yang itu yang selamat sebenarnya. Jadi yang terkorban tu adalah semua sekali. Jadi itulah cerita sedikit yang saya boleh ceritakan daripada apa yang cara yang saya buat berkaitan Banglo Farah ni sebenarnya. Bukan petang tadi tak ada. Sebenarnya petang tadi selepas saya di bangunan sekolah agama tu, saya tak sempat nak ke satu dan banglo 1 dengan 2 di Damansara. Jadi saya terpaksa stop. Saya datang waktu malam dan ke Banglo Farah ni sebenarnya. Memang kita target Banglo Farah ni kita akan buat waktu malam lah. Jadi sebelum tu tadi tengah hari saya di bangunan sekolah yang tinggal tu. Dan banglo yang tak sempat saya pergi tu di Damansara tu saya tak sempat pergi lagi. Mungkin minggu hadapan macam tu. Okey, so itu sedikit lah cerita yang dapat saya ceritakan berkaitan kisah di sebalik tinggalan banglo ni yang usang ni sebenarnya. So satu kisah tragis yang berlaku 30 tahun lepas. Lebih kurang tahun 90-an macam itulah berlaku di banglo ni, di mana seorang kanak-kanak yang bernama Farah telah dipenggal kepalanya oleh makciknya sendiri demi memenuhi ritual ataupun kepercayaan karut ataupun ajaran sesat yang menyimpang daripada ajaran Islam di mana dia telah diminta oleh syaitan untuk mengorbankan satu nyawa yang paling disayangi dalam keluarga ni. So yang paling disayangi dalam keluarga ni ialah Farah lah. Dan saya mengandaikan Farah ni ialah mungkin anak tunggal ataupun anak satu-satunya anak untuk keluarga ni, dan dia telah dikorbankan. Malangnya upacara ritual tu tak berjaya. Dan bila tak berjaya, makciknya telah membunuh ibu bapa Farah dan seterusnya membunuh nenek Farah yang telah uzur, dan akhirnya makciknya telah membunuh diri. Jadi kisah ni dia memang tragis lah kalau kita ikutkan. Dan macam tu juga lah bila kita datang ke rumah ni pun kita akan rasa suasana rumah ni yang memang meremang. Dan kita kalau berada di kawasan ni pun kita akan rasa meremang, seolah-olah macam ruh yang tinggalkan kawasan ni tak tenang. Dia punya suasana tu macam sepi, macam sayu. Okey, tu sedikit lah ringkasnya cerita yang saya dapat ceritakan. So sekarang ni saya akan masuk semula ke ruang hadapan rumah, ruang tamu, dan seterusnya ke hadapan rumah. Dan mungkin kalau sempat ni saya akan pusing ke bahagian keliling rumah lah untuk tengok keadaan sekitar keliling rumah. Okey, so saya akan masuk semula di pintu tengah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni saya andaikan sebenarnya macam dry kitchen lah untuk ni, sebab mungkin masak-masak di belakang sana, tapi ni untuk dry kitchen. Okey, so saya dah sampai ke bahagian tengah ni, di mana saya melalui bahagian terowong ni. Sebabnya sebenarnya dah tangga menuju ke ni ke atas ni. Okey, saya dah sampai ke hadapan pintu. Okey, sayang saya tak dapat nak naik ke atas. Sebenarnya ada sedikit lagi yang mempunyai lantai di bahagian atas tu. Cuma nak naik ke bahagian atas tu dah tak boleh.
Thank you yang mana tapping like tu. Terima kasih banyak-banyak. Saya appreciate sangat. Okay. So yang mana yang tolong share, minta tolong share tu, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Okay, ini saya rasa bahagian ni sebenarnya masih ada lantai. Sebenarnya bahagian ni, bahagian bilik yang hujung ni sebenarnya. Tapi itulah, nak naik tu tak boleh sebenarnya. Okay. Waalaikumsalam. Salam dari Sabah. Ya. Thank you join. Thank you. Okay, so terima kasih sebab tolong share. Terima kasih sebab tapping like. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya appreciate sangat. So semoga dengan apa sokongan anda dapat saya explore lebih lagi pada masa akan datang sebenarnya. Okay, so sebenarnya saya masih baru dalam explore ni. So saya harap dengan sokongan dan support yang anda bagi, dapat saya hasilkan lagi explore yang lebih menarik lah. So ini ruang bahagian kanan saya tadi. Saya nak cuba untuk tengok daripada situ masuk ke dapur belakang. Moderator saya tak ada lah. Saya masih baru lah. Okay, ni ada kayu. Mungkin ini daripada atas mungkin. Okay, thank you yang mana tapping like. Thank you. Okay, ini sebenarnya tandas tandas ni lah yang menuju pintu dia. Yang pintu ni boleh keluar ke bahagian belakang rumah sebenarnya. Okay, kita tengok tu dia punya bangku tandas masih ada. Dan ini saya ingat macam tak mandi lah. Tengok. Okay, saya bergerak ke pintu hadapan dulu. Sebelum tu saya tunjukkan bahagian atas ini lagi sekali. Okay, pokok-pokok dia dah besar tinggi. Thank you mana tapping like. Thank you. Saya appreciate sangat. Okay. Thank you yang mana tapping like. Yang mana tolong share. Thank you. Okay, sekarang ni saya menuju semula ke pintu hadapan. Okay. Bila kalau you datang waktu siang pun, dia memang terasa sangat. Okay, sebab tu dah jadi pot panas untuk geng-geng para kat sini. You akan rasa sangat dia punya meremang tu. Okay, meremang you akan rasa memang you akan rasa sangat. Dan saya rasa kalau dibuat uji nyali kat sini ni, terutama ni di bahagian belakang tadi memang antara satu spot panas kat situ. Okay, so saya ingat saya akan pusing bahagian keliling rumah dulu. Okay, boleh tengok pokok ni akar dia menjala sampai jadikan macam satu dinding kat sini. Boleh bayangkan berapa lama dia punya ketinggalan ni. Dan yang paling menarik saya tengok kat sini di sini
Dia punya dinding tu dah macam lukisan tapi sebenarnya akar tu dah sebati dengan dinding tu. So saya akan keluar di bahagian pintu hadapan rumah Okay, pintu hadapan Pintu hadapan ini sebelah kiri rumah tadi daripada pintu depan tu. Bahagian atas setiap sudut di bahagian atas tu memang pokok ni dah menjala dan banyak pokok ni sebenarnya. Setiap tempat tu ada pokok ni, dia dah menjala. Memang dah terlalu lama sebenarnya. Okey, so saya teruskan lagi bahagian tepi ni. Sama. Itu bahagian atas ni. Sekejap saya kena bagi nampak terang sikit supaya jelas. Okey. Okey, itu bahagian atas dia. So boleh tengok dia punya, you akan rasa dia kalau you datang sendiri akan rasa dia punya suasana meremang tu macam mana. Okey. Ni pokok ni memang dah naik besar pokok ni bukannya di atas tanah sebenarnya. Dia daripada atas rumah ni sebenarnya. Semuanya sama sebenarnya. Semua pokok ni bukan tumbuh di atas tanah sebenarnya. Dia menjala daripada tingkat atas turun ke bawah akar dia. Okey. Nampak keliling keliling memang dah naik pokok ni. Dan bukan daripada tumbuh daripada tanah bawah, tapi sebenarnya daripada atas dan menjala ke bawah. So, bayangkan kalau you datang sini daripada pintu hadapan saja, you akan rasa. Memang you akan rasa dia punya meremang tu. Ini kan pula bila you datang waktu malam macam ni. Okey. Seolah-olah you akan rasa ada yang memerhati. Seolah-olah you akan rasa ada yang memerhati you, terutamanya di sebalik tingkap macam ni di bahagian atas. Seolah-olah dapat rasakan macam tu seolah-olah ada yang memerhati. So sebenarnya saya adalah explore bukannya para sebenarnya. So belum lagi saya sebagai seorang para sebab saya explore ni maknanya saya tidak menyeru atau memanggil entiti ataupun melapaskan bentera ke atau sebagainya sebab kita hanya explore bangunan-bangunan yang mengandung kisah-kisah di sebalik tragis, di sebalik bangunan yang ditinggalkan So kita tak akan menyeru, memanggil atau membaca bentera atau sebagainya. So jika sepanjang saya explore tu anda dapat melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata kasar yang lain, itu rezeki anda sendirilah Dan seandainya benda tersebut wujud ataupun melintas di depan anda, itu saya kira macam dah ditakdirkan dah rezeki ataupun bonus lah. Okey. So ini nampak tak? Pokok dah besar dah. Okey, so saya akan pergi ke belah kanan rumah untuk kita tengok pula bahagian kanan, bahagian atas ni. Saya akan tunjukkan di mana
antara tempatnya ialah bilik makcik Farah tu sendiri. Yang tadi bila kita tengok ke dalam tu, bilik tu dah tak ada lantai dah sebenarnya. Ini biliknya ialah di sini, di sebelah ini, sebelah kanan atas. So pokok-pokok ni dah macam ni dah. Okey. Tengok dia punya suasana tu dengan menjalarnya pokok-pokok ni pun dah cukup menyeramkan sebenarnya. Okey. Saya tak pasti, mungkin ada yang tak berperasaan sedemikian lah. Mungkin bila tengok tu macam tak ada apa-apa, tapi kalau ada setengah orang tu dia akan dapat rasakan sebenarnya. Mungkin dapat rasakan perasaan sedih, pilu, dapat rasakan mungkin kesedihan tu disebabkan oleh kisah tragis yang berlaku di rumah ni, dan mungkin juga akan dapat rasakan suasana seram di sebalik tinggalan rumah yang usang macam ni. So ini bahagian tepi rumah sebelah kanan tadi. Okey. Bahagian atas. Dan kita boleh seolah-olah, kadang-kadang kita akan sekali imbas kita boleh rasa seolah-olah ada yang memperhati di bahagian tingkap rumah-rumah ni sebenarnya. Boleh bawa saya ke sini. Bawa ke sini, bawa untuk apa tu? You nak uji nadi ke? Uji nadi boleh juga, sebab kita kalau nak test boleh lah. Apa ni sekejap. Apa ni? Tak nampak sangat. Lina Maya. Nak ke sini untuk explore ke apa tu? Itu yang bahagian dapur tadi. Bahagian dapur tadi dia ada dinding batu tu, bahagian dapur tadi. Sebenarnya bahagian belakang ni ialah tebing bukit sebenarnya. Tebing bukit dia keliling ni. Sebab tu dia ada dinding dia tebing batu sebenarnya. Okey, ni jalan masuk Jalan masuk dari sini, terus ke bahagian sini. Okey. Dah semak memang dah semak sangat. Dah berapa lama dia tinggalkan Thank you mana tapping like tu, thank you. Yang mana give tu, bagi give tu, thank you. Yang mana tolong share, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mana tolong support saya. So semoga saya akan lebih menghasilkan explore yang lebih pada masa akan datang lah. So suara saya okey ke? Clear? Suara saya okey ke? Line okey tak? Sebab apa saya tanya banyak kali line dengan suara tu, sebab memang dah berlaku mana ramai para yang datang ke sini tu dah bila dia masuk ke pintu utama dia lag. Okey. Saya tak pasti kenapa, tapi bila dia masuk ke pintu utama tu dia jadi lag dan terpaksa berundur semula sebelum okey. So harap-harap apa yang saya masuk daripada depan ke belakang tadi semua tak ada masalah, dan suara saya pun jelas. Sebab apa yang berlaku sebelum ni banyak geng-geng para yang bila dia dah masuk ke pintu hadapan tu dia dah mula lag. Kemudian bila dia dah
pergi ke bahagian belakang ni yang saya tunjukkan ni ini bahagian belakang yang dikatakan ruangan sini yang menghubungkan antara ruang tengah dengan dapur di belakang ialah satu spot panas di mana kalau kita bawa meter EMF tu dia akan berbunyi berkali-kali di bahagian ni. Okey. So ini spot panas jugalah sebenarnya. Dan disebabkan bilik atas ni kita tak dapat naik sebenarnya. Kalau saya ingat kalau kita naik mungkin lebih panas spot kat bilik ni. Yang dikatakan bilik kepada Makcik Farah sendiri. Okey. Okey. Ini nama yang 78 ya. Thank you. Support. Okey. Okey, so malam ni memang tak ada. Saya rasa macam tak ada lah Farah yang akan turun. Sebab semalam saya tengok ada kesan lah, makna dia orang ada yang turun malam tadi di sini. So hari ni mungkin tak ada kot. Okey, tengok hutan-hutan dia dah ni lah. So mungkin ada yang nak share ke apa tempat-tempat lain yang lebih boleh saya pergi untuk explore mungkin juga, ataupun ada nak share pengalaman ke berkaitan banglo-banglo lama yang seram ke, so boleh jugalah kita share kat sini dan kalau ada permintaan ke nak saya explore semula ke bilik-bilik tertentu pun boleh bagi tahulah. Kita akan masuk semula lah ke bilik-bilik yang rasanya mungkin nak feel lebih, nak saya masuk semula kan, so kita boleh masuk lah. Okey. Ni di mana? Salam, thank you. Okey, kita sekarang berada di Banglo Farah Jalan Bukit Tungku Banglo Farah. Thank you Linda Cute. Thank you Linda Cute. Dah thank you dah jadi saya punya moderator pula dah. Okey, saya masih baru saya masih baru dan saya tak ada moderator lagi dan saya terpaksalah menjawab semua pertanyaan tu, dan sekiranya saya tak sempat tu saya terpaksalah scroll semula sebab saya bila kita explore ni saya terpaksa lebih menumpukan perhatian pada laluan hadapan saya untuk saya berpijak ataupun saya melangkah sebab bila kita explore ni banyak benda-benda tajam, kaca dan sebagainya di hadapan. Jadi untuk mengelakkan saya terpijak ataupun tercedera, jadi saya terpaksa fokus pada situ, dan kadang-kadang saya tak sempat nak menjawab apa pertanyaan yang pada komen tu minta maaf banyak-banyak, tapi okeylah. So hari ni ada yang tolong jawabkan. Terima kasih banyak-banyak Linda, terima kasih. Banglo ni yang saya nak explore, siapa ni? Romantiknya lampu suspend. Bukan, sebab saya sebelum ni saya ada gunakan lampu yang terang, yang macam ni lah saya terang yang terang macam ni. Tapi ada yang tak berapa selesa dengan lampu yang terang macam ni. Terang so terang sebenarnya. Dengan lampu headlamp saya lagi dia memang dah terang lah, tapi ada yang kadang-kadang tak selesa dengan lampu yang terang, nak suasana yang suram dan nak rasa feel tu. Jadi kita akan kurangkan penggunaan lampu tu sebenarnya, kecuali kita nak zoom ataupun fokus pada tempat-tempat tertentu macam ni Okey, macam ni saya tunjukkan Sebelum ni ada Farah yang
tunjukkan di sini ada benda yang bertenggik di sini sebenarnya. So hari ni tak nampak pula. Kalau tak tahulah dari segi pandangan mata saya tak nampak. Tapi memang daripada saya datang pun saya tengok memang tak ada apa di sini. Cuma ada para yang sebelum ni, geng para yang sebelum ni datang fokus, dia kata ada suatu benda kat sini. So daripada yang saya tengok tak ada lah. Cuma pokok lah. Pokok, kemudian ada pokok sarang burung, pokok yang menumpang kat sini je lah. Banglo ni yang saya nak explore. Oh, banglo ni. Banglo ni. Sini memang banglo ni memang top. Dia viral kat sini. Memang kalau tanya je kat sini memang orang tahu je. Memang kalau geng para tu dia memang ini antara spot yang panas lah untuk buat para. Lampu suspend. Sebenarnya kalau ikutkan kita nak gunakan lampu hijau sebenarnya. So lampu hijau tu sebenarnya lagi suspend sebenarnya. Tapi yelah, bayangkan dengan yang orang yang tengok ni pun suspend, sedangkan yang berjalan, yang datang sendiri tu lagi suspend. Thank you yang mana taping like. Thank you. Yang mana give terima kasih. Yang mana yang join pun terima kasih banyak-banyak. Yang tolong share. Okay. Okay, ada apa ni mungkin nak tanya ke, nak berkongsi ke. Okay, kita boleh berkongsi kat sini. Tak apa, kejap lagi saya kalau lampu ni suspend ataupun lampu ni tak romantik sangat, nanti saya akan pergi ke lampu yang terang sikit. So kita akan duduk kat lampu yang terang sikit. So sementara tu bolehlah kita share apa yang pengalaman ke ataupun tempat-tempat lain ke. Tempat saya pun mungkin akan turun juga di tempat-tempat lain yang lokasi lain yang ada banglo-banglo ataupun bangunan-bangunan tinggal yang ada kisah di sebalik bangunan tu. Jadi kita akan turun jugalah sebenarnya. Tak semestinya di tempat yang sama. Baru rasa aura lampu hijau atau biru. Ya betul. Lampu hijau atau biru betul. Tapi itulah kita akan cubalah. Cuma itulah kadang-kadang tak puas hati pula bila tak berapa terang. Langit cerah, tak hujan tu. Langit sebenarnya cerah. Cuma ada bunyi sikit bunyi guruh. Guruh mungkin nak turun, tak tahu, mungkin bahagian lain lah. Tapi macam nak turun lah hujan tu. Sebab petang tadi tak jadi turun, tak lebat sangat. Banglo Molly. Okey, Banglo Molly sebenarnya kita belum lagi. Sebenarnya ada banyak lagi 2-3 banglo yang saya tak habiskan lagi. Sebab saya pun masih baru sebenarnya. So antara yang belum lagi adalah mesti macam banglo gantung diri atau banglo penanggal, kemudian banglo Daniel dan banglo Molly lah. So yang itu kita belum lagi. Memang tak sempat sebab saya hanya ada masa hanya waktu hujung minggu saja. Hujung minggu, sebab saya hujung minggu tu waktu free saya lah. Jadi hujung minggu tu hanya sempat dalam 2 atau 3 macam tu. Kalau saya dapat mula pagi awal, dapatlah saya habiskan untuk 2 atau 3. Tapi kalau tak, mungkin 2 macam tu saja. Ada jugalah yang bagi tahu saya memang Banglo Molly ni sebenarnya
lagi akan terasa lah you punya seram tu sebenarnya. Okey, so saya pun nak explore ke sana juga, tapi saya tak pasti bila tu. Sama ada minggu ni tak pasti, minggu depan mungkin saya akan ke Johor, dan saya tak pasti lagi bila saya akan dapat cari semula ke banglo Moli dengan banglo gantung diri atau penanggal. Terima kasih, maaf banyak tanya saya di Johor. Oh, okey. Tak apa. Tanya. Tak apa. Tak kisah, kita boleh jawab. Kalau apa yang kita boleh jawab, kita jawab. Kalau yang tak boleh tu, itu mungkin ada antara kita yang dalamnya boleh jawab, dia tolong jawabkanlah. Okay, thank you Linda. Linda kerja keras Linda. Terima kasih banyak-banyak Linda. Okey, saya kadang-kadang saya pun tak sempat nak baca komen semua. Okey, thank you yang mana yang dah terlepas tu, tolong jawabkan. Macam minggu lepas kita di Banglo Sihir. Kalau siapa yang ada join saya minggu lepas, kita di Banglo Sihir. Dan Banglo Sihir tu sebenarnya memang saya akui memang saya terasa sangat dia punya suasana tu, memang saya terasa berdebar-debar. Dan saya rasa meremang tu memang terlalu sangat sebenarnya pada tingkat bawah Banglo Sihir tu. Okey, mungkin juga waktu saya datang tu saya orang pertama pada hari tu selepas hujan lebat. So makna hari tu bermula daripada kemarin ni mungkin tak ada orang masuk. So hari seterusnya tu, hari Sabtu tu hujan pula lebat waktu petang tu. Dan saya sampai kat situ lebih kurang dalam pukul 8 macam tu. So hujan masih lebat, saya tunggu hujan tu berhenti. Dan selepas 8.30 tu berhenti, pukul 9 saya terus masuk. So saya rasa mungkin sebabkan tu juga benda tu tak ada gangguan daripada orang luar sejak daripada semalam. Kemudian saya masuk elok orang pertama pada hari Sabtu malam tu. Dan mula saya melangkah pada pintu hadapan tu, saya dah rasakan satu yang meremang terlalu sangat. Dan kemudian saya rasa berdebar-debar. So memang saya rasa macam saya rasa tak mampu, saya nak keluar. Sebab tu saya nak keluar, tapi saya rasa saya perlu habiskan explore rumah tu juga. Di mana saya menjangkakan rumah tu di bahagian atas tu lebih suspend. Maknanya bila saya naik melalui tangga tengah tu menuju ke tingkat atas tu, saya menjangkakan saya akan lebih suspend di bahagian atas. Sebab bila kita melangkah tu di tangga tu, kita tak tahu apa yang menunggu kita di atas tu. Tapi sebenarnya tak. Saya punya sangkaan tu tak betul. Saya naik atas tu memang di bahagian atas, tingkat atas tak ada apa masalah. Saya tak merasakan apa-apa masalah. Tapi bila saya turun di bahagian bawah, memang kita akan rasa sangat-sangat dia punya suasana dengan feel tu, kita akan rasa meremang sangat. So saya ingat pada malam tu saya nak buat dua banglo sebenarnya, Banglo Sihir dan banglo gantung diri tu, tapi saya tak mampu. Bila saya keluar pada Banglo Sihir tu, saya dah rasa badan saya dah lain. So saya just relax. Diri saya relax dulu. Kemudian saya rest kejap. So saya fikir balik, mungkin saya tak boleh sambung ke banglo gantung diri lah. Sebab terlalu kuat lah. Dia punya aura di Banglo Sihir tu kuat sangat. Sebab kalau ikut maklumat yang saya dapat, Banglo Sihir tu spot yang panas ialah di swimming pool dia dan di bilik pembantu rumah yang mengamalkan sihir. So itu yang tempat yang paling kuat. Di mana bila saya masuk ke bahagian tengah rumah, terus ke bahagian dapur, memang saya punya live jadi lag lah. Lag kat situ. Kemudian saya kena undur semula. Dan
bila saya cuba 3 kali pun masih sama juga. Jadi saya terpaksa pusing bahagian tepi rumah lah untuk saya explore, dan saya tak dapat nak masuk ke bahagian belakang terus. Jadi memang saya rasa itu pengalaman saya yang memang saya rasa memang terlalu meremang lah di banglo sihir sebenarnya pada malam tu. Masuk balik tadi buat Maggi. Buat Maggi. Thank you Ina Maya, thank you. Okay, terima kasih banyak-banyak yang selalu support saya tu, terima kasih. Okay, saya masih baru sebenarnya, so saya minta maaf banyak-banyak seandainya apa penyampaian saya, cara penyampaian saya, cara saya live saya, video saya tak kurang memuaskan. So saya minta maaf banyak-banyak lah sebab saya masih baru sebenarnya. So kalau ada yang tak kena, minta tegur-tegur minta tegur apa yang tak ni saya, penyampaian saya ke ataupun cara mungkin daripada pencahayaan lampu ni yang tak sesuai pun boleh bagi tahu saya, sebab saya lebih selesa lampu di bahagian kepala supaya saya boleh bergerak tanpa memegang lampu di bahagian di tangan kiri saya, sebab kanan saya dah pegang gimbal kan. So saya rasa saya nak satu sebelah tangan lagi mesti kosong untuk saya senang berpaut, atau apa-apa kecemasan saya boleh ada sebelah tangan lagi. Semalam saya juga masih baru juga. Okey. Dah nak balik ke ni? Belum. Kita tak balik lagi. Sebenarnya masih awal lagi. So saya pun tak balik lagi. Saya masih nak merasa feel tu di kawasan sekitar banglo Farah ni sebenarnya. Sebab saya dapat dengar banyak kisah sebenarnya. Ada ramai para yang bagi tahu bila you ada di kawasan ni pun you akan dengar satu benda yang jatuh yang besar. Kemudian you akan dengar seolah-olah orang berjalan di bahagian tangga, berjalan di belakang rumah. So benda-benda ni lah sebenarnya sebab kita yang kalau kita rasa nak tahu tu, kita akan cuba rasa sendiri, nak tahu sendiri. So saya buat masa ni saya tak akan balik lagi. Saya masih lagi di bahagian sekitar rumah, dan saya akan tunggu di sinilah, tengok dalam sejam dua macam tu. Kalau tak ada apa-apa saya akan bergerak lah sebenarnya. Sebab memang kita dengar banyak versi daripada paranormal ni bagi tahu dia dengar scam macam ni. So bila ada paranormal lain cerita dia dengar macam ni pula. So dia macam kita nak tahu macam tu lah, kita nak tahu sebenarnya apa yang dicakapkan betul tak betul. Okay, macam ni sebab tu saya masih lagi berada kat sini. Kita belum bergerak untuk balik lagi sebenarnya. Okey, apa ni? Okey, sahabat nanti join lagi insya-Allah pergi dapur. Tak apa, pergi dapur tak apa. Kita belum end live lagi. Apa ni, jadi ke bang tempat lagi satu tu? Okey, tempat lagi satu tu saya rasa macam tak pastilah, malam ni macam tak sempat lah. Sebab saya takut juga kalau dah pergi nanti mungkin geng para kat sana dah ada. So macam yang minggu yang 2 minggu lepas pun saya pergi, dia orang dah penuh dekat situ. Jadi bila ramai sangat pun kita macam dah tak feel sangat lah bila you dah terlalu ramai kat situ sebenarnya. Setiap orang dapat rezeki yang berbeza-beza. Ya, betul. Ada setiap orang tu dah dijanjikan rezeki yang tersendirilah maknanya. Oh, okey. Macam ni anak handsome, macam ni. Kalau tak ada apa-apa, kalau kata saya on, you boleh check lah saya kejap lagi macam mana. Sebab saya tak pasti lagi. Saya tak pasti sama ada saya kat sini sampai pukul berapa. Saya nak tengok juga suasana kat sini. Kemudian kalau kata saya sempat,
Kalau saya online pun mungkin dalam pukul mungkin 12 macam tu. Saya tak pasti. Itu tak pasti sebab saya tak boleh janji. Sebab kita takut tempat tu pun kadang dah ada orang tau. Jadi kita tak nak ganggu. Kadang-kadang ada yang solo masuk, kadang-kadang ada yang para yang group kan masuk. Jadi kita, kalau kita dah terlewat, kita nak tunggu turn kita tu lambat. Sebab kita tak boleh nak ganggu dia orang. Mana bila dia orang dah sampai tu, dia orang akan masuk dulu. So kita nak menunggu tu ambil masa juga. Jadi kalau kata macam di sini saya datang, saya orang pertama. So sekurang-kurangnya saya boleh masuk dulu. Saya masuk dulu, saya buat live dulu. Bila yang lain kata datang kemudian, so dia orang akan tunggu. Macam tu. So macam tu juga dekat banglo yang satu lagi tu. Banglo satu lagi tu saya takut bila saya pergi sana dah ada group lain. So bila dia orang dah ada group lain, dia akan masuk dulu. Dia ambil masa sikit. Paling cepat pun dia orang akan masuk lebih kurang dalam 2-3 jam. So ambil masa juga sebenarnya. Okay Linda, thank you banyak-banyak Linda. You okay, saya terima kasih banyak-banyak sebab you dah macam moderator pula. Okay, saya minta maaf sebab saya tak sempat nak tengok semua komen yang keluar. Jadi terima kasih banyak-banyak Linda cute. Okay, so mungkin akan datang you boleh tolong saya. Setiap kali saya live mungkin you boleh tolong saya untuk tolong jawab sebagai moderator. Wah, saya baru lagi lah. Tak sampai follower pun berapa baru nak ada moderator. Saya boleh jawab, tak apa. Okay, thank you Linda. Alah you, okay, thank you lah. Susah je tolong jawabkan apa semua komen. Thank you bunga kertas, thank you. Okay, thank you Linda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, yang lain ni yang mana nak share boleh tolong share. Okey, tolong share, boleh share lah kat dalam ni. Mungkin ada tempat-tempat lain yang dikatakan misteri yang ditinggalkan. Okey, boleh bagi tahulah. Mungkin saya dapat turun ke sana sebab kita masih lagi cuba mencari tempat-tempat lain yang lebih misteri, yang usang, bangunan-bangunan ataupun banglo-banglo yang ditinggalkan. So boleh share kat sini. Saya belum end live lagi. Kita masih boleh berborak-borak. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan ke, saya boleh jawabkan. So boleh jugalah. Kalau nak share pun boleh juga. Okey. Terang sangat lampu ni. Silau saya. Main negeri Johor. Main negeri Johor. InsyaAllah minggu depan saya akan turun sana. Dan itulah, kalau ada yang tempat-tempat yang menarik yang saya tak tahu tu, boleh bagi tahulah. Dan kalau tak salah saya, satu yang ni penjara air molek. Lepas tu apa tu, kolej yang lama yang ditinggal kat dekat boleh ya, nanti saya turun 23 bulan 12 saya tak ada. Memang kita ke Johor lama jugalah, kita ke sana. Kita ke Johor lebih kurang kat 10 hari juga kot kat sana. Sekolah Arab viral. Okey, sekolah Arab viral tu dekat JB juga kan. So saya ada dengar lah sekolah Arab tu. Cuma yang penjara tu memang antara yang saya ingat okey kot.
Tak apa, kalau you turun KL you sini okey. Kalau jangan, kalau nak ke sini you boleh ni je, Grab ataupun ni akan terus hantar ke Bukit Tengku ni. Dia tak dia, di sini viral, tempat ni memang orang tahu sebenarnya. Tak apa, tukar lokasi boleh. Ada saya. Oh, 23 bulan 12, 25 bulan 12. Oh, masa tu saya tak ada lah. Memang saya saya ke Johor. Ada satu quarters polis lama di Jitra Kedah. Okey, quarters ni saya macam dengar. Kalau tak salah saya Labu dia pergi kan. Labu dia pergi kot baru ni. Labu dia pergi baru ni rasanya. Waalaikumsalam. Ya. Okey, minta maaf lah sebab memang hari tu saya tak ada lah. Line tak okey ke? Okey, line okey, sini okey. Sini okey, okey. Tak dia ni je. Saya ingat tak ada apa-apa ke? Mungkin ni line okey, tak ada sebab tadi jawab mesej lah tapi. Jawab mesej tadi, tengok mesej ni. Jawab WhatsApp. So tu yang dia jadi sangkut tu. Okay, so saya ingat. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana join. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye.